Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurliana Izzati binti Azmi. Pada hari ini, kumpulan kami akan membincangkan berkenaan The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs. Okey, pengenalan. Konferens ini diadakan di Salamanca, Spain dan berlangsung daripada 7 hingga 10 Jun 1994. Konferens ini dianjurkan oleh Kerajaan Sepanyol dengan kerjasama UNESCO dan pelibatan konferens ini adalah seramai 300 orang peserta yang terdiri daripada 92 kerajaan dan 25 organisasi kebangsaan. Tujuan konferens ini adalah bagi memberi panduan bagi tindakan dan tanggungjawab bagi melaksanakan penyataan Salamanca kepada golongan berkeperluan khas. The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs ini merupakan kesimpulan daripada ketiga-tiga konferens yang di atas, iaitu Universal Declaration of Human Rights, the World Conference on Education for All dan Standard Rules of the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities. Dapat disimpulkan juga di mana setiap kanak-kanak mempunyai hak dalam pendidikan dan ibu bapa mereka juga mempunyai hak untuk mendapat pendarahan berkenaan pendidikan yang sesuai dengan anak mereka. Berdasarkan prinsip-prinsip yang dapat disimpulkan daripada konferens, sekolah sepatutnya menyediakan pendidikan untuk semua dan sekolah perlu mencari solusi bagi memenuhi keperluan pendidikan untuk semua. Oleh itu, maka tercetuslah idea pendidikan inklusif. Pendidikan khas juga membuktikan bahawa pembelajaran berpusatkan pelajar itu penting di mana guru harus melihat kepada kemampuan pelajar untuk merancang sesebuah pembelajaran. Perubahan perspektif sosial penting kerana kebanyakan masyarakat melihat kepada kekurangan berbanding potensi individu. Pengisian penyataan Salamanca terdapat 3 bahagian, iaitu yang pertama pemikiran baru dalam pendidikan khas, yang kedua panduan tindakan peringkat kebangsaan dan yang ketiga panduan tindakan peringkat serantau dan antarabangsa. Okey, yang pertama, pemikiran baru dalam pendidikan khas. Sejak 2 dekad yang lepas, trend dalam polisi sosial adalah mempromosikan penyatuan, penglibatan dan memerangi pengecualian. Kebanyakan negara percaya bahawa penyatuan ini bagus untuk dilakukan di sekolah inklusif yang menyediakan keperluan pembelajaran untuk semua. Terdapat 3 prinsip pendidikan inklusif. Yang pertama adalah belajar bersama walaupun mempunyai kebolehan atau ciri fizikal yang berbeza. Yang kedua, memenuhi keperluan semua iaitu cara pembelajaran dan kemampuan individu. Yang ketiga, golongan berkeperluan khas harus mendapat sokongan luar bagi memastikan keberkesanan pembelajaran. Terdapat 2 situasi di mana di sekolah pendidikan khas atau kelas inklusif di bandar dan di luar bandar. Di bandar, mereka mempunyai kelengkapan yang cukup, menjadi sumber menghasilkan sekolah inklusif dan menjadi tempat latihan untuk guru dan staf. Manakala di luar bandar, kita dapat lihat kebanyakan golongan berkeperluan khas tidak mendapat pendidikan. Ini kerana mereka kekurangan sekolah inklusif akibat kekangan-kekangan yang dihadapi oleh mereka. Oleh itu, kerajaan perlu fokus kepada pendidikan untuk semua kerana kebanyakan golongan berkeperluan khas dahulu tidak mendapat pendidikan walaupun pendidikan yang asas. Ini berlaku terutama sekali kepada negara yang sedang membangun. Di dalam konferens, ada dinyatakan juga di mana wanita sering menjadi mangsa jika isu jantina dikeluarkan. Sepatutnya, wanita juga mendapat peluang yang sama dan pendidikan yang sama. Wanita memerlukan sokongan luar bagi menggalakkan mereka dalam pendidikan. Kerangka ini merupakan panduan untuk merancang tindakan berkenaan pendidikan khas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Faizi bin Mat Syuburi, bernombor matrik A166296. Hari ini saya akan membentangkan garis panduan tindakan di peringkat nasional. A. Dasar dan organisasi. B. Faktor sekolah. C. Pengambilan dan latihan kaki tangan pendidikan. D. Perkhidmatan sokongan luaran. E. Kawasan keutamaan. F. Perspektif masyarakat. Dan terakhir G. Keperluan sumber. Kita pergi kepada A, iaitu dasar dan organisasi. Yang pertama, pendidikan bersepadu dan pemulihan berasaskan masyarakat
mewakili pendekatan yang saling melengkapi dan saling menyokong untuk melayani mereka yang berkeperluan khas. Kedua-duanya bergantung kepada prinsip-prinsip inklusif, integrasi dan penyertaan, mewakili pendekatan yang diuji dengan baik dan efektif untuk mempromosikan kesesamaan akses bagi mereka yang mempunyai keperluan pendidikan khas sebagai sebahagian daripada strategi nasional yang bertujuan untuk mencapai pendidikan untuk semua. Yang kedua, mengenali prinsip kesamarataan peluang untuk kanak-kanak, belia dan orang dewasa dengan kurang upaya. Dalam pendidikan rendah, menengah dan pengajian tinggi yang dilakukan, langkah-langkah perundangan yang selari dan saling melengkapi harus disesuaikan dalam bidang kesihatan, kesejahteraan sosial, latihan vokasional dan pekerjaan untuk memberikan pengaruh penuh terhadap perundangan pendidikan. Seterusnya, yang ketiga, pendidikan asas mesti mengambil kira perbezaan dan situasi individu. Kepentingan bahasa isyarat sebagai media komunikasi antara orang pekak sebagai contohnya mesti diakui dan disediakan untuk memastikan bahawa semua orang pekak mendapat akses pendidikan dalam bahasa isyarat kebangsaan mereka. Yang keempat, pemulihan berasaskan komuniti harus dikembangkan sebagai sebahagian daripada strategi global. Pemulihan berasaskan komuniti mesti dilihat sebagai pendekatan khas dalam pembangunan masyarakat yang bertujuan untuk pemulihan, penyamaan peluang dan integrasi sosial semua orang yang kurang berusaha. Ia mesti dilaksanakan melalui usaha gabungan orang-orang yang kekurangan upaya mereka sendiri, keluarga, komuniti mereka, pendidikan, kesihatan, pekerjaan dan layanan yang baik. Seterusnya, yang kelima, kedua-dua dasar dan pengaturan pembiayaan harus mendorong dan memudahkan pembangunan sekolah inklusif. Kita boleh lihat halangan yang menghalang pergerakan dari sekolah khas ke sekolah biasa harus dihapuskan dan struktur pentadbiran yang sama diatur. Kemajuan ke arah kemasukan mesti dipantau dengan teliti melalui pengumpulan statistik yang dapat memperlihatkan jumlah pelajar yang kurang berusaha untuk mendapatkan sumber kepakaran dan peralatan yang bertujuan untuk keperluan pendidikan khas serta jumlah pelajar dengan keperluan pendidikan khas yang berdaftar di sekolah biasa. Manakala yang keenam adalah kerjasama antara pihak berkuasa, pendidikan dan pihak yang bertanggungjawab terhadap kesihatan, pekerjaan dan perkhidmatan sosial mesti diperkuat di semua peringkat. Untuk mewujudkan sokongan dari semasa ke semasa, reka bentuk dan koordinasi juga harus mengambil peranan dan potensi sebenarnya yang dapat dimainkan oleh agensi awam dan agensi bukan kerajaan. Usaha tertentu perlu dilakukan untuk mendapatkan sokongan masyarakat dalam memenuhi keperluan pendidikan tertentu. Manakala yang ketujuh adalah amalan mengutamakan kanak-kanak kurang upaya harus menjadi bahagian penting dalam rancangan nasional untuk mencapai pendidikan untuk semua. Walaupun dalam kes-kes luar biasa di mana kanak-kanak ditempatkan di sekolah khas, pendidikan mereka tidak perlu dipisahkan sepenuhnya. Kehadiran mereka di sekolah harus digalakkan. Oleh itu, peruntukan yang diperlukan juga harus dibuat untuk memastikan kemasukan belia dan orang dewasa dengan keperluan khas dalam pendidikan menengah rendah dalam program latihan. Perhatian khusus harus diberikan untuk memastikan kesamaan akses dan peluang untuk kanak perempuan dan wanita kurang upaya. Yang ke-8, asas-asas pendidikan di semua peringkat dari kebangsaan hingga menengah harus membuktikan bahawa seorang anak
kurang berusaha untuk pergi ke sekolah vocasional yang merupakan sekolah yang dihadiri jika anak itu mengalami kecacatan. Pengecualian terhadap peraturan ini mesti dipertimbangkan berdasarkan kes demi kes, di mana ia hanya pendidikan di sekolah atau badan tertentu yang dapat ditunjukkan untuk memenuhi keperluan setiap anak. Akhir sekali, dalam dasar dan organisasi yang ke-9 adalah pihak berkuasa nasional mempunyai tanggungjawab untuk memantau pembiayaan luar untuk pendidikan berkeperluan khas dan bekerjasama dengan rakan antarabangsa mereka. Dalam memastikan sesuai dengan keutamaan nasional yang bertujuan mencapai pendidikan untuk semua, agensi bantuan dua hala dan pelbagai hala bagi pihak mereka harus mempertimbangkan dengan teliti dasar nasional mengenai pendidikan berkeperluan khas dalam merancang dan melaksanakan program dalam bidang pendidikan dan bidang yang berkaitan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Manja Ariani binti Sailuddin, A165973 akan meneruskan pembentangan dengan tajuk Faktor Sekolah. Sedikit pengenalan. Sebagaimana yang kita tahu, Deklarasi Dunia mengenai pendidikan untuk semua. Di sini menggarisbawahi perlunya pendekatan berpusatkan kanak-kanak yang bertujuan untuk memastikan kejayaan persekolahan semua kanak-kanak. Penerapan sistem yang lebih fleksibel dan adaptif yang dapat mengambil kira lebih banyak keperluan kanak-kanak akan menyumbang kepada kejayaan pendidikan serta kemasukannya. Garis panduan berikut memberi tumpuan kepada perkara yang perlu dipertimbangkan dalam mengintegrasikan kanak-kanak dengan keperluan pendidikan khas ke sekolah inklusif. Terdapat 3 bahagian dalam faktor sekolah. Pertama, fleksibiliti kurikulum. Kedua, perusahaan sekolah. Dan ketiga, pembentukan dan pendidikan. Fleksibiliti kurikulum. Perkara yang perlu dipertimbangkan dalam fleksibiliti kurikulum adalah: pertama, kurikulum harus disesuaikan dengan keperluan kanak-kanak. Selain itu, kanak-kanak berkeperluan khas harus mendapat sokongan instruksional tambahan dalam konteks kurikulum biasa, bukan kurikulum yang berbeza. Di samping itu, pengajaran harus berkaitan dengan pengalaman murid sendiri dan keprihatinan praktikal. Dalam masa yang sama, penilaian formatif harus dimasukkan ke dalam proses pendidikan biasa. Sokongan perlu diberikan mulai dari bantuan minimum di bilik darjah biasa hingga program sokongan pembelajaran tambahan di sekolah dan meluas. Akhir sekali, teknologi yang sesuai dan berpatutan harus digunakan. Hal ini adalah bagi meningkatkan kejayaan kurikulum dan membantu komunikasi pelajar. Bahagian seterusnya, pengurusan sekolah. Pertama, pentadbir tempatan dan ketua sekolah dapat memainkan peranan utama dalam menjadikan sekolah lebih responsif terhadap kanak-kanak dengan berkeperluan khas. Di samping itu, mengembangkan prosedur pengelolaan yang lebih fleksibel. Dalam arti kata, menyebarkan sumber daya insentif dalam mempelbagaikan pilihan pembelajaran. Seterusnya, sekolah mempunyai tanggungjawab khas, iaitu dengan mempromosikan sikap positif di seluruh warga sekolah dalam mengatur kerjasama yang berkesan. Akan tetapi, ianya harus diputuskan melalui satu perundingan. Akhir sekali, bagi pasukan pendidikan, setiap sekolah harus menjadi komuniti yang bertanggungjawab secara kolektif atas kejayaan atau kegagalan setiap pelajar. Di samping itu, ibu bapa dan sukarelawan harus dijemput untuk mengambil bahagian aktif dalam kerja sekolah. Guru bagaimanapun memainkan peranan penting sebagai pengurus proses pendidikan di mana menyokong anak-anak melalui penggunaan sumber yang ada di dalam dan di luar kelas. Bahagian yang terakhir dari sudut faktor sekolah adalah pembentukan dan penyelidikan. Perkara yang perlu dipertimbangkan dalam pembentukan dan penyelidikan adalah: pertama, meningkatkan pengajaran dan pembelajaran, iaitu dari segi penyebaran contoh amalan yang baik dan juga pengumpulan pengalaman dan pengembangan pusat dokumentasi harus didukung di tingkat nasional dan akses ke sumber informasi diperluas. Selain itu, pendidikan berkeperluan khas harus disatukan ke dalam program pendidikan dan pengembangan institusi penyelidikan dan pusat pengembangan kurikulum. Hal ini adalah bagi memfokuskan strategi pengajaran dan pembelajaran yang inovatif.
Selain itu, guru kelas harus mengambil bahagian secara aktif dalam tindakan dan percubaan-percubaan dan kajian mendalam juga harus dijalankan untuk membantu dalam membuat keputusan dan dalam membimbing tindakan masa depan. Selesai dengan faktor sekolah, kita teruskan dengan pemulihan dan latihan diri pendidikan. Perkara yang perlu dipertimbangkan adalah pertama, merekrut guru kurang upaya yang boleh menjadi teladan bagi kanak-kanak kurang upaya. Yang kedua, program latihan pra-perkhidmatan di mana mempersiapkan semua guru untuk menggunakan autonomi mereka dalam menerapkan kemahiran mereka dalam menyesuaikan kurikulum dan arahan untuk memenuhi keperluan murid. Selain itu, kemahiran yang diperlukan untuk bertindak balas terhadap keperluan pendidikan khas harus diambil kira semasa penilaian pengajian dan perakuan guru. Bahan bertulis harus disediakan dan seminar diatur untuk pentadbir penyelia guru besar dan guru kanan bagi mengembangkan kemampuan mereka untuk menyediakan kepimpinan dalam bidang ini. Seterusnya, latihan khusus harus disatukan dengan atau didahului dengan latihan dan pengalaman. Latihan guru khas perlu dipertimbangkan semula, di mana pendekatan tanpa kategori yang merangkumi semua jenis kecacatan harus dikembangkan sebagai teras umum sebelum pengkhususan satu bidang khusus kecacatan. Dalam arti kata lain, setiap guru boleh bekerja dalam persekitaran yang berbeza dan memainkan peranan penting dalam program keperluan pendidikan khas. Bagi universiti pula, universiti memainkan peranan penting dalam memproses pengembangan pendidikan berkeperluan khas, terutama mengenai penelitian evolusi, penyediaan pelatih guru dan merancang program serta bahan latihan. Akhir sekali, masalah yang berulang dengan sistem pendidikan bahkan mendirikan perkhidmatan pendidikan yang sangat baik untuk pelajar yang mempunyai masalah adalah kurang model peranan untuk pelajar tersebut. Pelajar berkeperluan khas memerlukan peluang untuk interaksi dengan orang dewasa kurang upaya untuk mencapai kejayaan mereka. Oleh itu, pelajar kurang upaya harus diberi latihan dan diberikan contoh pemberdayaan dan kepimpinan kecacatan sehingga dapat membantu membentuk polisi yang memberangkatkan mereka di kemudian hari. Khidmat sokongan luar. Khidmat sokongan luar. Yang pertama, peranan ibu bapa. Yang kedua, peranan guru. Yang ketiga, komuniti. Yang keempat, badan bukan kerajaan dalam kurungan NGO. Dan yang kelima, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Peranan ibu bapa. Bagaimana ibu bapa bertindak sebagai ejen luar memberi sokongan pada murid berkeperluan khas. Ibu bapa perlu sentiasa memberikan kerjasama dan membentuk tingkah laku dan akademik anak mereka. Peranan guru. Bagaimana guru bertindak sebagai ejen luar memberi sokongan pada murid berkeperluan khas. Guru mewujudkan suasana sosio-emosi yang sihat, disiplin kelas yang mantap dan keadaan bilik darjah yang kondusif dan sesuai untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Komuniti. Bagaimana komuniti bertindak sebagai ejen luar memberi sokongan pada murid berkeperluan khas. Komuniti harus lebih bersifat terbuka dan merendah diri dalam membantu dan menghulurkan bantuan kepada murid berkeperluan khas. Badan bukan kerajaan atau NGO. Bagaimana badan bukan kerajaan bertindak sebagai ejen luar memberi sokongan pada murid berkeperluan khas. Badan bukan kerajaan atau dikenali sebagai NGO mengesan dan menjalankan rawatan, pembelajaran dan penerimaan kanak-kanak berkeperluan khas. Jabatan Kebajikan Masyarakat. Bagaimana Jabatan Kebajikan Masyarakat bertindak sebagai ejen luar memberi sokongan pada murid berkeperluan khas. Peranan Jabatan Kebajikan Masyarakat atau JKM memberi bantuan dari segi perkhidmatan kepada orang kurang upaya yang bersesuaian dengan syarat yang ditetapkan. Mereka menyediakan perkhidmatan kepada sesiapa yang mendaftar dengan mereka sahaja. Pakar perubatan. Bagaimana Kementerian Kesihatan Malaysia bertindak sebagai ejen luar memberi sokongan pada murid berkeperluan khas. Pendekatan perubatan terhadap kanak-kanak ini ialah untuk memulih atau mengubati kecacatan yang dialami. Yang menjadi prioriti terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, peringkat awal murid berkeperluan khas atau juga kanak-kanak berkeperluan khas. Yang kedua, kesediaan ke arah peringkat dewasa atau kerjaya. Dan yang ketiga, membina kemahiran hidup.
Peringkat awal murid berkeperluan khas atau juga kanak-kanak berkeperluan khas. Kanak-kanak berkeperluan khas sering dipinggirkan khususnya dari aspek potensi akademik, termasuk ditempatkan di sekolah pendidikan khas sedangkan mereka layak belajar dalam sistem pendidikan seperti golongan normal. Kesediaan ke arah peringkat dewasa atau kerjaya. KPM telah mewujudkan Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational SMPKV bagi membolehkan MBK mendapatkan kemahiran yang diperlukan hingga mereka mampu bersaing dalam pasaran pekerjaan ataupun hidup berdikari. Membina kemahiran hidup. Aktiviti pembelajaran yang melibatkan mata pelajaran kemahiran hidup sama ada kemahiran hidup masakan, jahitan, ternakan maupun perkebunan seperti yang dilaksanakan pasti akan dapat menyumbang kepada pengembangan diri setiap individu murid kerana kemahiran-kemahiran tersebut boleh diaplikasikan di rumah maupun di peringkat komuniti dan sudah pasti akan sentiasa menjadi amalan yang baik sehinggalah mereka dewasa, berkeluarga dan seterusnya sepanjang hayat mereka. Assalamualaikum, saya Fatini A165480 akan menerangkan daripada sudut perspektif komuniti iaitu ibu bapa, pelibatan komuniti, peranan organisasi sukarelawan dan kesedaran awam. Ibu bapa, penyediaan maklumat yang diperlukan perlulah dalam bahasa yang sederhana dan jelas supaya ibu bapa mudah memahami mengenai pendidikan anak-anak mereka. Kemudian, ibu bapa boleh bekerjasama dengan guru dalam memperoleh sokongan dan dorongan. Ibu bapa juga adalah orang yang terdekat berhak menentukan jenis pendidikan untuk anak-anak mereka. Ibu bapa adalah sebagai rakan aktif dalam membuat suatu keputusan tentang pendidikan anak-anak mereka. Kedua, peranan agensi sukarelawan. Contohnya, organisasi orang kurang upaya boleh mengambil bahagian secara aktif dalam mengenal pasti keperluan, menyatakan pandangan, mentadbir perkhidmatan, menilai prestasi dan advokasi. Seterusnya, pelibatan komuniti. Kita boleh mendorong penyertaan masyarakat dengan menjemput mereka mengambil bahagian dalam membuat keputusan. Sebagai contohnya, pentadbiran awal tempatan, kemudian pihak berkuasa seperti pendidikan dan kesihatan, dan akhir sekali organisasi sukarela. Kemudian kesedaran awam boleh mempromosikan sikap positif dalam kalangan kanak-kanak, guru dan orang ramai oleh pembuat dasar di semua peringkat tentang mereka yang berkeperluan khas. Media massa boleh mempromosikan sikap positif majikan terhadap pengambilan pekerja kurang upaya dengan menghebahkan kebaikan, latihan dan pengalaman yang berjaya orang yang berkeperluan khas. Kemudian akan diterangkan daripada sudut keperluan sumber. Sumber yang mencukupi diperoleh sekiranya sesuatu program diiktiraf sebagai dasar kerajaan utama dan mendapat tempat istimewa di agenda pembangunan negara. Kemudian, sumber diagihkan perlulah mengikut keperluan. Contohnya bagi sekolah yang ingin mempromosikan inklusif sebagai projek perintis. Saluran peruntukan juga disalurkan kepada perkhidmatan sokongan. Contohnya latihan guru arus perdana, penyediaan pusat sumber dan guru pendidikan khas. Akhir sekali, kerjasama pelbagai jabatan menteri. Contohnya pendidikan, kesihatan, kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan belia. Kerjasama bagi Jabatan Menteri penting bagi struktur pengurusan yang berkesan. Sekian daripada saya. Seterusnya saya serahkan pembentangan kepada rakan saya iaitu Yana. Seterusnya, bagi bahagian yang terakhir iaitu panduan tindakan peringkat serantau dan antarabangsa. Kerjasama antara organisasi kerajaan dan bukan kerajaan, malah di peringkat serantau dan antarabangsa, memainkan peranan yang sangat penting dalam pendidikan inklusif. Kerjasama antarabangsa diperlukan bagi program untuk mencuba pendekatan baru, merancang kerjasama bagi meningkatkan kebolehan negara, membantu dalam pertukaran data. Data-data ini boleh digunakan untuk perbandingan bagi membaik pulih program pendidikan khas pada masa yang akan datang. Seterusnya, menurunkan peratusan OKU terutama sekali di luar bandar, menyokong penyebaran buletin atau jurnal berkenaan pendidikan khas. Bahagian berkeperluan khas juga menjadi antara bahagian penting dalam projek pembangunan. Seterusnya, memastikan golongan berkeperluan khas juga termasuk dalam perbincangan dan bukan sebagai isu yang berasingan. Yang terakhir, menyokong pelibatan pakar dan pengurus bagi pendidikan melakukan kajian khas. Kerangka tindakan ini diadaptasi dengan pengakuan setelah perbincangan dan pindaan di sesi penutupan persidangan pada 10 Jun 1994.
Tujuan ini adalah untuk memberi panduan kepada organisasi kerajaan dan bukan kerajaan dalam melaksanakan penyataan salaman kaum. Sekian, terima kasih.